Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama saya, Cikgu Fahmi, akan berkongsi dengan anda untuk subjek Sains Sukan tingkatan 5 di dalam bidang 7 iaitu Kecederaan Sukan dan Langkah Pencegahan. Untuk kali ini akan dibincangkan tentang unit 7.4 iaitu Terapi dan Rehabilitasi Sukan. Pada akhir unit ini, murid akan dapat menerangkan rehabilitasi sukan dan kepentingannya. Dapat mencadangkan juga terapi yang sesuai berdasarkan jenis kecederaan sukan dan akhir sekali boleh menerangkan peringkat-peringkat rehabilitasi sukan. Okey. Rehabilitasi atau program pemulihan kecederaan atlet perlu dirancang dan diuruskan oleh pegawai perubatan. Atlet perlu menjalani rehabilitasi untuk mengembalikan bahagian yang cedera kepada keadaan asal. Perkara yang menjadi fokus semasa rehabilitasi ialah menguatkan struktur otot, ligamen dan tendon, memulihkan tahap kecergasan atlet, meningkatkan julat pergerakan dan kestabilan sendi atau otot serta mengembalikan keyakinan atlet terhadap keupayaannya. Dalam unit ini akan membincangkan rehabilitasi sukan dan kepentingannya pada sukan. Terapi yang sesuai berdasarkan jenis kecederaan sukan dan peringkat-peringkat rehabilitasi sukan. Okey, apa dia? Maksud sebenar rehabilitasi sukan. Ia bertujuan mengembalikan fungsi badan kepada tahap asal dalam jangka masa yang singkat selepas berlaku kecederaan. Rehabilitasi dapat mengurangkan rasa sakit, mengembalikan julat gerakan sendi serta menambah baik kekuatan dan daya tahan. Okey, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi rehabilitasi. Okey, yang pertama, tahap keseriusan kecederaan, tahap penyembuhan tisu, jenis rawatan yang diterima, kekuatan otot, kesakitan pada gerakan sendi, julat gerakan sendi dan bengkak pada sendi. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi rehabilitasi. Okey, kepentingannya. Melegakan kekejangan, peningkatan metabolisme sel, meningkatkan peredaran darah ke kulit, meningkatkan fungsi limfa, pemulihan fungsi sendi, peningkatan regangan otot, meningkatkan kekuatan otot, meningkatkan kebolehpanjangan tisu penghubung, meningkatkan rangsangan reseptor pada sendi dan pengurangan aktiviti proprioseptif. Okey, info khas di sini. Okey, ini gambar otot lengan Gelendung otot ataupun muscle spindle dan Golgi tendon organ iaitu Golgi tendon apparatus ialah reseptor yang terdapat pada sendi bagi tujuan mengawal atur regangan dalam kapsul sendi sinovial, memberi maklumat mengenai kedudukan dan pergerakan serta menyelaraskan tindakan otot yang terlibat. Okey, ini dia adalah Golgi tendon organ. Okey, yang ini reseptor sendi. Ni muscle spindle. Ni otot bicep lah. Okey, ini sendi siku. Peringkat-peringkat rehabilitasi sukan. Peringkat awal. Okey, pada peringkat awal, tumpuan program ini diberikan untuk baik pulih tisu yang rosak. Pada peringkat ini, atlet perlu lebih peka semasa menjalani program kerana kesilapan kecil akan mengganggu dan melambatkan proses pemulihan serta atlet terdedah kepada kecederaan berulang. Okey, peringkat kedua iaitu pertengahan. Penggunaan ais boleh diteruskan dalam sela masa sesuai dan alat sokongan boleh digunakan untuk memberikan kestabilan sementara pada bahagian yang cedera. Penggunaan ais dan brace adalah sekurang-kurangnya selama 6 minggu. Proses rehabilitasi ini semasa fasa ini memberi tumpuan untuk menguatkan otot, tendon, ligamen, tulang, meningkatkan julat pergerakan dan mengurangkan ketegangan pada bahagian yang cedera. Pada peringkat lanjutan pula, program ini memberi fokus kepada latihan fungsi dan latihan untuk memastikan atlet bersedia untuk kembali beraksi.
Okey, info khas. Plan rehabilitasi berlaku dalam 6 langkah. Yang pertama, pemeriksaan klinikal oleh doktor, mengawal rasa sakit, bengkak dan baik pulih tisu yang rosak bagi langkah yang kedua. Yang ketiga, mengekalkan julat pergerakan sendi ataupun ROM dalam fungsi saraf. Yang keempat, mengekal kawalan motor, kekuatan dan daya tahan. Kelima, mengekalkan kuasa dan kawal atur fungsi pergerakan yang kompleks. Dan langkah keenam, melakukan kemahiran spesifik. Sumber oleh Denega, Saliba dan Saliba 2016. Okey, kita masuk ke terapi kecederaan sukan. Atlet berisiko mengalami kecederaan seperti luka, lebam dan patah. Atlet perlu mengurus kecederaan untuk memastikan keadaan pulih seperti biasa. Dalam proses fisioterapi, terdapat pelbagai jenis rawatan yang digunakan, misalnya aplikasi haba, elektrik dan mekanikal. Okay, yang pertama, iaitu terapi haba ataupun thermal modalities. Kaedah terapi haba adalah selamat, murah dan mudah diurus oleh atlet dengan pemantauan pakar fisioterapi. Okey, terapeutik haba dapat meningkatkan tisu kolagen, mengurangkan kekakuan sendi, melegakan kekejangan otot serta edema dan meningkatkan aliran darah. Info khas, tuala atau kain perlu digunakan bersama dengan modaliti terapi haba seperti hot pack untuk menghalang kulit daripada sentuhan terus kepada alatan. Okey, foto di bawah iaitu traumatik, haba dan sejuk. Okey. Yang kedua, ultra bunyi dan gelombang terapeutik. Iaitu kalau kita biasa dengar, gunakan ultrasound dan short wave. Okay. Yang ketiga, diatermi gelombang mikro. Okay. Yang kedua pula, iaitu modaliti elektrik. Terapi cara ini menggunakan arus elektrik dengan pelbagai frekuensi dan amplitud yang dialirkan melalui kulit. Okay, terapi ini digunakan untuk mengurangkan kesakitan serta bengkak sendi, mengurangkan kekejangan otot, memulihkan pergerakan sendi dan meningkatkan aliran darah. Antara contoh modaliti elektrik yang digunakan untuk merawat kecederaan ialah transcutaneous electrical nerve stimulation, TENS ataupun TENS, interferential current, IFC, Russian stimulation, neuromuscular electrical stimulation, NMES, dan high voltage electrical stimulation dan lontoprostosis. Ini iaitu lontoprostosis. Okey. Yang ini pula adalah interferential current. Yang ini transcutaneous electrical nerve stimulation. Okey, menggunakan kaedah saraf. Okey, yang ketiga, modaliti mekanikal. Urutan dan teknik tarikan adalah sebahagian daripada bentuk mekanikal terapi fizikal. Urutan ialah rubbing, tapping atau kneading pada bahagian yang cedera, bertujuan untuk meningkatkan peredaran darah dan melegakan kesakitan. Teknik tarikan adalah satu kaedah yang menggunakan bebanan untuk meregangkan otot atau membantu meningkatkan ruang di antara vertebra bagi tujuan melegakan pemampatan saraf. Okey, ini adalah teknik urutan. Ini adalah teknik tarikan. Okey, nampak di sini ditarik belakang ni. Pakai dia sandung pada lengan ni, tarik ke belakang Okey, jenis terapi berdasarkan jenis kecederaan sukan. Yang pertama, ni adalah terapi untuk kecederaan tisu lembut. Kecederaan tisu lembut yang berlaku pada otot, ligamen, tendon, kartilage, organ dan saraf boleh diklasifikasikan sebagai akut dan kronik dengan merujuk kepada jangka masa kecederaan. Untuk kecederaan akut melalui 3 fasa penyembuhan berbeza, iaitu fasa radang, fasa pemulihan dan fasa pembentukan semula. Okey. Ini contoh tulang ulna, tulang radius. Okey, triangular fibrocartilage complex.
Okey, ada 4 di sini. Okey, kita tengok dia punya contoh. Ni rajah latihan regangan dan kekuatan untuk terapi kecederaan triangular fibrocartilage complex. Okey. Ni A lah. Okey, kita gerakkan kita punya tangan tu. Okey, untuk yang ini gerak gini dan genggam tangan gerak ke sisi. Yang kedua, kita bantuan sikit, tarikkan ke belakang, tarikkan ke atas. Ni kita tolak meja. Ni tarikkan ke belakang. Kita bukan tolak meja, tolak ni kita macam forcekan ke depan, ini forcekan ke belakang. Ni kita pusingkan ke dalam dan pusingkan ke luar. Main dumbbell. Pegang something naik ke atas atau bawah dan pegang benda bulat. Okey. Info khas, rajah ini fleksi dan ekstensi. Okey, ni kalau kosong, ni kita gerak sikit 1, 2 dan 3. Pergerakan, ni kita teruskan ke bawah. Okey, ni ada dengan sudut dia. Ini pergerakan ke sisi, radial ulnar deviation. Okey. Ke kanan posisi neutral, okey, ke kiri, okey, ada sudut sini. Okey, yang kedua, terapi untuk kecederaan tisu keras. Baik, untuk luka ataupun cedera pada tisu keras perlu diuruskan dengan cepat oleh pakar perubatan dengan menghadkan pergerakan menggunakan anduh, sling atau pelapik khas. Ais digunakan untuk mengurangkan kesakitan dan bengkak. Rawatan lain untuk injet pada tisu keras ialah ubat-ubatan dan pembedahan. Di mana kecederaan tisu keras akan ambil masa yang lama untuk sembuh kerana bekalan darah adalah lebih rendah di tempat kecederaan. Info khas, perkara penting untuk diambil perhatian sebelum memulakan program pemulihan ialah pastikan atlet telah mendapat kebenaran daripada pihak hospital. Pack ais boleh digunakan untuk tempoh 10 minit 3 hingga 4 kali sehari selama 2 hari selepas kecederaan. Okey. Okey. Contoh cedera di sini adalah patah tulang femur, okey, iaitu tulang paha. Program terapi fizikal kecederaan tisu keras melibatkan 3 fasa. Okey, fasa 1 di mana selepas pembedahan iaitu minggu 0 hingga minggu ke-4 menggunakan modaliti elektrik, regangan otot dengan posisi duduk, latihan kekuatan dan latihan keseimbangan. Ini latihan kekuatan, tekan di sini supaya lawan balik ke bawah. Dan ini ni satu papan yang di mana ia bukan sekeping, dia berbentuk macam segitiga kalau tengok daripada depan. So berdiri atas ni tengok boleh seimbang ke tak kita punya badan. Okey, fasa kedua iaitu minggu ke-4 hingga minggu 8, ulangi aktiviti fasa 1 tadi, kemudian tambah dengan latihan kekuatan iaitu bebanan dan rintangan, latihan keseimbangan, latihan daya tahan kardiovaskular. Catatan, latihan bersama beban dan rintangan mengikut kemampuan atlet untuk setiap jenis latihan. Okey, ni okey, beban di sini. Okey. Fasa 3, minggu 8 hingga 18, ulangi aktiviti fasa 2, tambah dengan latihan kekuatan, bebanan dan rintangan, sama juga, latihan keseimbangan dan latihan daya tahan kardiovaskular. Penambahan beban dan rintangan ditingkatkan untuk setiap jenis latihan lah. Okey, ni tambah di sini ni beban khusus di sini. So, ni dah buat latihan kardiovaskular. Okey, mari kita lihat apakah contoh soalan yang boleh dikeluarkan untuk bab ini. Ini contoh untuk soalan objektif. Apakah fokus utama atlet pada akhir fasa program rehabilitasi fizikal?
Ni ada jawapan ni lah. Okey, boleh pilih. Okey, untuk soalan struktur, nampaknya di sini banyak pada struktur dan esei. Terangkan maksud. Apakah maksud rehabilitasi sukan? Perihalkan kepentingan. Bab ini. Nyatakan kesan modaliti elektrik. Teknik tarikan merupakan salah satu teknik. Huraikan. Ini dah masuk esei lah. Bincangkan. Ini pun dah masuk esei. Gastrocnemius stare dikategorikan sebagai kecederaan tisu lembut. Okey, yang ini adalah otot betis. Bina satu program terapi. Bina. So, ni dah masuk esei. Jadi, dalam bab ini banyakkan kepada ketah dua lah. Struktur dan esei. Okey, itu saja saya untuk kali ini. Jumpa lagi. Sekian, terima kasih.